So step pertama, buka anda punya spatial ataupun geographical information system punya software. Saya pakai QGIS. Tak apa, nanti ini saya rekod. Pakai geospatial statistik lah. Pakai software QGIS. Kalau ada yang tanya saya baru nak install, itu cerita lain lah ya. Ni siapa yang dah ada QGIS, tolong buka QGIS sekarang. Saya dah cakap daripada awal semester, Geoda dengan QGIS. Kalau tak ada, tak apa, nanti awak install. Okey, buka QGIS tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kita akan buat analisa sekarang. Sementara dia tengah loading tu, saya ingin maklumkan, sila buka data kamu. Dan bila kamu telah unzipkan data kamu telah unzip ke belum unzip? Okey, tolong unzip lah. Bila kamu download data dalam bentuk zip, unzip lah data itu. Tak ada masalah. Version apa tak ada masalah. Khalas. Oleh tafadhal masykurah. Sekarang ni, kalau anda lihat di sini, bila saya buka unzip file kolera ni tadi, Jon Snow ni tadi, ada beberapa data, betul tak? Data yang tuan-tuan dan perempuan perlu fokus adalah data yang dinamakan sebagai .shp. Data dia, nama dia SHP. Apa maksud SHP? Shape data. Dia punya extension shape data. SHP ni adalah shape data, PRJ adalah projection data, DBF adalah databases data, SBN Allah SWT Tuhan malaikat yang sahaja tahu, saya dah tak ingat, ini pun samalah. Ini semua dia punya data-data dia. Jadi, kalau kamu tanya saya, nak buka yang mana, nak fokus yang mana, jawapan dia adalah SHP. Faham Kalau kamu guna AppInfo pun, kamu akan ambil SHP. Kalau anda gunakan SPSS sekalipun, sekarang SPSS dah boleh buat Geospatial Statistic, tahu ke tak tahu? Nanti anda tengoklah dekat dalam SPSS tu punya menu ada. Dia nakkan data shape file. Inilah namanya SHP shape file. Baik. Setelah anda buka anda punya QGIS, maka kita akan dipromkan dengan benda-benda ni lah. Anda tekan butang new project. Tak ada QGIS pakai Geoda, boleh, tapi awak tak nampak nanti apa yang saya nak buat, ataupun analisis dia nanti lain cara klik dia. Takut awak terconfuse. Step yang pertama adalah menguploadkan ataupun meletakkan kita punya map ke dalam kita punya komputer. Jadi, cara nak meletakkan map, anda kena tahu apakah file yang nak dimasuk. Saya ambil senang je. Saya ambil cholera.dat.shp. Cholera.dat.shp ini adalah apa? Anda tekan cholera.dat, anda seret masuk ke QGIS dan lepas. Apa yang terjadi? Dia akan keluar satu benda namanya Select Transformation for Cholera.dat. Dia suruh pakai Inverse Britain National Grid bla 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 WGS 84. Dengan kata lain, ini namanya Coordinate Reference System. Faham tak? Boleh ulang balik semula. Baik, saya ulang balik semula. Awak tekan butang new tadi. Okey, ini contoh saya buat semula. Saya tekan butang new. Saya pergi dekat data yang telah saya buka unzip filenya. Dalam tu ada banyak data. Saya akan fokus dua data saja, iaitu cholera death dan juga PAM. Untuk episod yang pertama ini, pergi ke cholera.death.shp, iaitu shape file of the cholera death. Anda tekan butang dan seret. Tekan di sini bermaksud anda seretlah data itu masuk ke dalam blanket ataupun blank canvas. Saya faham anda semua first time buka QGIS, betul? Baru tengah nak macam, mana nak tekan, mana nak tekan. Anda try follow je lah. Nanti amali sebenar, saya akan cerita satu persatu function dia. Okey, bila dah sudah, ya nombor 1, tekan butang OK. Bila kamu tekan OK, maka kolera ini telah diletakkan di dalam tempat bekerja kamu. Tak boleh tekan OK? Cuba try lah. Siapa yang boleh, siapa yang tak boleh, angkat tangan. Tak usah, tekan je apa-apa. Pakai je apa-apa, tak apa. Ini secara default. Saya nak tunjukkan saja kepada kamu, ini adalah contoh data yang ada koordinat mengenai orang yang mati akibat terdedah kepada kolera punya bakteria.
Dah buat? Dah masuk? Dah ada titik-titik ni dah? Okey, sekarang ni awak mungkin tak boleh bayang apa yang ada kat sini. So, kita kena letak a layer. So, layer yang kita perlu letakkan adalah gambar. Anda pergi sebelah kiri, anda akan nampak ada namanya XYZ tiles. Betul tak? Apa yang ada dekat tempat anda? Google Street Map. Sebab Open Street Map. Okey, tekan Open Street Map. Dah tekan Open Street Map, dia akan keluar benda yang sama, tekan OK. Bila anda tekan OK, maka Open Street Map itu akan ada dekat atas kita punya Cholera Dat. Cholera Dat sekarang ni sebelah bawah, Open Street Map sebelah atas. So macam mana nak mengatas bawahkan dia? Tekan butang ini, seret ke atas. So sekarang ni anda punya Cholera Dat dekat atas, anda punya map dekat bawah. Boleh buat? Boleh Okey. Selesai, ini dah selesai dah. Sekarang ni apa yang awak nampak kat sini? Awak nampak ada map, awak nampak ada koordinat orang-orang yang mati akibat terdedah kepada kolera bakteria. Jelas? Seterusnya, Jon Snow bagi tahu dengan saya, masukkan pump. Tekan butang pump, seret pump ini ke dalam blank canvas anda. So pump akan ada pada anda punya tempat bekerja. Nampak pump ni? Dia tak nampak sangat lah, tapi dia berbentuk berkala hijau ni. So macam mana nak nampak pump? Cuba anda tekan butang kolera ni, uncheck dia. Uncheck maknanya jangan bagi dia visible. Kemudian anda uncheckkan OpenStreetMap. Nampak tak? Itulah dia punya mana? Pump. Nampak pump dia? Nampak. Okay, tekan. Alright. So bila anda dah nampak pump ni, nanti saya ajar kemudian macam mana nak membesarkan pump ni. Maksud membesarkan pump ni, macam mana nak ubah dia punya style. So biasanya saya akan pergi kepada property. Ni siapa boleh follow, try follow So saya akan tukar yang ini, effect drop shadow. Ataupun saya letak butang topo hospital. Saya tekan OK. Sebab saya nak tukar dia punya symbol. Ni, symbol. Okay, siapa boleh follow, follow Cara nak tukar simbol, right click, tekan property, pilihlah simbol yang anda suka. Saya ambil simbol topo hospital. Dah sudah belum? Dah. Jangan save, biar je. Step yang terakhir, analisis. Analisis yang saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan ini adalah contoh analisis secara deskriptif. Di mana kita nak tahu pump mana yang terlibat. Betul tak? Kita ada pump di sebelah sini, kita ada pump di sebelah sini, banyak pump lah kat sini. Sebelum saya pergi kepada analisis, tolong pergi kepada data kolera. Pergi data kolera tu, right click. Bila anda right click, anda ada butang yang dipanggil sebagai Open Attributes Table. Cuba tekan butang tu. Bila anda tekan butang Open Attributes Table, maka anda akan dapati bahawa terdapatnya apa yang dinamakan sebagai ID dan count. Maknanya apa? Setiap satu noktah ini menentukan berapa banyak orang yang mati. Faham Ini yang dikatakan oleh saya tadi. Awak ada satu point, tapi awak boleh letak banyak informasi dekat dalam point itu. Awak pergi dekat pump, awak right click, awak tekan Open Attribute Table. Anda akan nampak benda yang sama juga. Dia menunjukkan ID. Okey, anda boleh letaklah nama-nama pump dan lain-lain. Sekarang ni kita tak nak fokus pada benda tu. Kita nak terus pergi kepada mean coordinate. Anda pergi kepada analisis yang berkaitan dengan vektor, analysis tool, anda akan pergi kepada mean coordinates. Okey? Vector, analysis tool, mean coordinates. Dah? Dah Bila dah sudah, maka anda tekan butang mean coordinate ini, dia akan tanya input layer yang mana untuk saya kira anda punya koordinat. So kita pilihlah perkataan PUMPS, iaitu pumps. Dah? Anda tekan butang run. Selesai. Apa dia? Selesai. Selepas selesai, anda tak puas hati sebab mean koordinat ini tak nampak dek mata kamu. Betul tak? Right click, anda pergi ke property, ubahkan dia supaya menjadi satu simbol yang lebih besar. Seperti ini. Saya tekan butang OK ataupun apply. Lalu muncullah satu dot. Yang inilah dot dia. Nampak dot ni? Nampak ke tak dot ni? Dot ini telah muncul. Jadi dekat mana mean of the cases? Inilah mean coordinate of the cases. Therefore, Jon Snow tanggalkan kepala pipe sini. Faham?
Faham tak faham? Sebab ini yang paling dekat dengan min koordinat dia. Itulah cerita Jon Snow. Senang ke susah? Senang lah kan. Untuk yang ini senang lah. Sebab dia punya konsep adalah awak dah ada penyakit dan awak dah tahu ada hypothetical judgement dekat mana nak buat. Okey, ini contoh kan. Mesti ada yang tanya, nak tanggal yang mana cik? Pam yang ini ke pam yang ini? Saya pun tak tahu sebab saya tak hidup zaman dengan Jon Snow. Tapi saya percaya Jon Snow tanggalkan pam yang ini. Okey. Kemudian telah berkuranglah penyakit yang berkenaan. Okey. Itu sahaja penceritaan saya hari ini. Saya akan tangguhkan dulu kelas kita. Kita akan berjumpa pada masa yang akan datang dan bincangkan dengan lebih detail lagi. Untuk maklumat, saya ada bagi tahu hari itu kan, nak buat data collection mengenai anda punya alamat rumah dan lain-lain. Saya cadangkan beginilah ya. Anda pergi raya ni, tolong tuliskan anda punya alamat yang anda beraya. Faham? Tak beraya? Tak apa, siapa yang tak beraya, tulis alamat sendiri hari-hari lah. Siapa yang beraya, tolong tuliskan alamat yang anda pergi beraya. Boleh? Kita nak membuat simulasi lah, konon-konon nanti, macam mana nak analisis data kamu. Saya nak tengok, satu orang, berapa ramai anda beraya ke rumah yang berkenaan. Maknanya satu orang daripada kamu beraya berapa rumah lah. Tak, alamatnya. Jangan masukkan koordinat, alamat sahaja. Alamat apa? Alamat betul lah. Jangan alamat yang macam nombor 5, jalan Jalan Ubaidillah 8, kampung Sungai Segit 5, Tumpat, Terengganu. Jangan macam tu. Yang penuh saja je. Alamat penuh. Nak hantar barang dekat Shopee kena alamat penuh. Faham? Dengan postcode semua. Ya benar. Gema Okey. So pastikan anda buat yang itu boleh.